Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Ahmad. Kumpulan kami akan membentangkan ulasan untuk artikel yang bertajuk Factors that Influence the Customer's Perception Towards Ar-Rahnu, which is Islamic Pawnbroking Product in Selangor, Malaysia. Artikel ini diterbitkan pada 20 Julai tahun 2019. Nama jurnal ialah International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume 9. Penulis untuk artikel ini ada 4 orang. 3 daripada mereka ialah pensyarah di Universiti Putra Malaysia di Serdang, Selangor. Pertama ialah Dr. Hasrina Muhammad. Beliau merupakan pensyarah kanan di universiti tersebut. Kedua, Profesor Madya Dr. Ong Tze San. Ketiga, Dr. Sohweni juga merupakan pensyarah kanan di Universiti Putra Malaysia, dan mereka bertiga di bawah Jabatan Perakaunan dan Kewangan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Penulis yang terakhir ialah Profesor Madya Dr. Mahiran binti Haji Katan, iaitu merupakan Profesor Madya di UiTM Cawangan, Melaka, Kampus Bandaraya Melaka di bawah Fakulti Pengurusan Perniagaan. Seterusnya, saya akan jelaskan ulasan menyeluruh artikel ini. Artikel ini membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap Ar-Rahnu. Pertama sekali, apakah Ar-Rahnu? Ar-Rahnu dari segi bahasa ialah penetapan dan penahanan. Manakala menurut istilah syarak, Ar-Rahnu ialah menahan satu harta milik nasabah iaitu rahin sebagai barang jaminan iaitu marhun ke atas hutang atau pinjaman iaitu marhun bih yang diterimanya. Contoh marhun bih ialah rantai dan cincin emas. Jadi dapat kita fahami yang Ar-Rahnu ialah satu akad hutang piutang yang mana kita jadikan barang yang ada nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan kepada si pemiutang sekiranya si penghutang tak dapat melunaskan hutangnya. Ar-Rahnu mula diperkenalkan di Malaysia sebagai Muassasah Gadaian Islam Terengganu iaitu MJIT yang ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu pada 23 Januari 1992. Seterusnya ialah dalil Ar-Rahnu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi kat sini Allah dah jelaskan konsep perjanjian gadai dalam Islam. Seterusnya, apakah tujuan penubuhan Ar-Rahnu? Ar-Rahnu ditubuhkan atas dasar fardu kifayah, bukan untuk mengaut keuntungan semata-mata. Pajak gadai Islam Ar-Rahnu membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kewangan. Dengan ini, mereka yang memerlukan pembiayaan segera tidak lagi terbelenggu dengan sistem pajak gadai konvensional yang sedia ada, yang lebih bersifat menekan dan menindas. Seperti yang kita tahu, Ar-Rahnu menghapuskan unsur gharar dan riba yang ada pada kadar faedah atau hasil bunga yang dikenakan oleh pajak gadai konvensional ke atas penggunanya. Ar-Rahnu menggabungkan beberapa konsep fiqh seperti qardul hasan, ujrah dan al-wadi'ah. Berdasarkan konsep qardul hasan, Ar-Rahnu memberi pembiayaan tanpa mengenakan sebarang faedah atau riba yang boleh memudaratkan si peminjam. Seterusnya ialah isu utama yang dibangkitkan oleh penulis. Dalam artikel ini, penulis membangkitkan tentang faktor yang jarang dijalankan ke atas pengguna Ar-Rahnu, iaitu faktor demografik. Contohnya, faktor agama dan faktor pendapatan bulanan. Hasil kajian mendapati bahawa kedua-dua faktor ini tidak memberi impak yang besar terhadap persepsi pengguna. Ini menunjukkan sistem pajak gadai Islam lebih diterima oleh masyarakat tidak kira agama, status dan juga pangkat mereka. Kemudian, riba dan gharar dalam Islam. Ar-Rahnu menolak unsur yang dilarang oleh syarak iaitu riba dan gharar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Umumnya yang kita tahu, riba beriringan dengan memakan harta orang lain secara batil
untuk kepentingan diri sendiri. Riba juga dikaitkan dengan kezaliman kerana ia hanya menguntungkan satu pihak manakala memudaratkan satu pihak yang lain. Sama seperti riba, gharar juga akan menyebabkan berlaku kerugian dan penindasan kepada sebelah pihak di mana tiada keadilan dan kesaksamaan di dalam kontrak yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Batrisya binti Abdul Halim. Seterusnya, saya akan menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi atau penerimaan seseorang terhadap Ar-Rahnu. Yang pertama, pandangan syariah. Yang kedua, sistem harga. Yang ketiga, lokaliti. Yang keempat, iklan. Yang kelima, khidmat pelanggan. Dan yang terakhir, demografi. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap Ar-Rahnu. Yang pertama, status agama. Kajian menunjukkan bahawa persepsi terhadap perkhidmatan Ar-Rahnu seramai 85 orang Muslim tidak berbeza secara signifikan daripada peserta bukan Islam iaitu seramai 25 orang. Faktor yang kedua ialah status pelanggan. Jadual menunjukkan seramai 50 orang pelanggan dan seramai 60 orang bukan pelanggan yang mempengaruhi persepsi terhadap Ar-Rahnu. Ini menunjukkan bahawa pelanggan yang ada mempunyai persepsi positif terhadap Ar-Rahnu kerana mereka sudah berpengalaman dalam perkhidmatan tersebut. Faktor yang ketiga adalah pendapatan bulanan. Kajian menunjukkan bahawa persepsi terhadap perkhidmatan peserta Ar-Rahnu dengan pendapatan kurang daripada RM3,000 Malaysia adalah seramai 52 orang. Tidak jauh berbeza dengan pendapatan peserta dengan pendapatan lebih daripada RM3,000 Malaysia iaitu seramai 58 orang. Seterusnya, kajian ini dikoordinasi secara personal. Soalan-soalan diuruskan kepada responden di pejabat kerajaan di Putrajaya, pelanggan Ar-Rahnu, Pos Malaysia di Dengkel dan orang awam yang berada di Dengkel, Selangor dari Disember 2018 sehingga Februari 2019. Metodologi kajian yang digunakan oleh penyelidik sesuai dengan kajian yang dijalankan. Penyelidik berbincang dengan responden untuk menjelaskan tujuan kajian dan meminta kerjasama mereka untuk mengisi soal selidik. Kaedah ini berguna untuk memastikan semua soal selidik yang diedarkan dikembalikan pada hari yang sama. Ini juga memberi peluang kepada responden untuk mengajukan sebarang pertanyaan dan mendapatkan penjelasan mengenai soal selidik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilah Huda binti Muhammad Hafiz. Nombor matrik saya 2017 5109175. Hari ini saya akan membentang mengenai Ar-Rahnu di dalam Selangor, tanggapan masyarakat, tanggapan consumer terhadap Ar-Rahnu dalam Selangor. Saya akan ulas tentang bahagian B, iaitu nombor 7, nombor 8 dan nombor digunakan pajak gadai Islam iaitu Ar-Rahnu kerana nilai pajak gadai yang munasabah membuatkan konsumer tertarik dan peminjam masih boleh mengharapkan nilai pajak gadaian yang munasabah daripada ejen Ar-Rahnu tersebut. Maksudnya ada toleransi lah. Mungkin kalau orang tu tak mampu ke, boleh toleransi. Ejen Ar-Rahnu tersebut boleh toleransi yang membuatkan consumer tertarik dengan pajak gadai Islam. Okey, seterusnya yang ke-9, adakah pengkaji mengambil langkah yang relevan bagi memastikan etika penyelidikan dipatuhi? Bagi saya, ya. Semasa saya membuat ulasan ni, apa yang saya dapati, pengkaji mengambil langkah yang relevan dalam penyelidikan, seperti mereka menggunakan kajian soal selidik yang dibuat secara peribadi kepada responden di pejabat kerajaan di Putrajaya. Seterusnya, pelanggan Ar-Rahnu juga dibuat
dibuat di Pos Malaysia di Dengkil Selangor dari Disember 2018 sehingga Februari 2019. Selain itu, penyelidik juga berbincang dan memberi penjelasan kepada responden dan tujuan mereka untuk apa mereka lakukan soal selidik tersebutlah, dan meminta kerjasama semasa mengisi soal selidik. Seterusnya, penyelidik berterima kasih setelah responden selesai menjawab soal selidik tersebut. Pada hari yang sama juga, responden diberi peluang untuk mengajukan soalan yang muskil di akal mereka ataupun sebarang pertanyaan, dan mereka mendapat penjelasan yang tepat mengenai kajian tersebut daripada pekaji. Okey, sebagai kesimpulannya, Ar-Rahnu merupakan produk berlandaskan syariah yang wajar dijadikan sebagai salah satu sistem muamalah yang utama yang juga mengetengahkan produk pajak gada Islam. Jika sistem Ar-Rahnu diperkemas dan perincikan, Ar-Rahnu mampu untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan produk perbankan kewangan Islam yang lain seperti Ijarah Thumma Al-Baik, Aitab, Baik Bithamanil Ajil, Tawarruk, Istisna, Salam dan juga sebagainya.